masuk dalam akaun sendiri kan. So dia akan minta dengan cara-cara tersendiri. Tetapi bak kata lagu saya, tengok lagu saya Dosa dalam Slumber Sonic. Sepandai-pandai tupai melompat, jerat pelanduk boleh lupakan jerat, tetapi jerat tidak pernah lupakan pelanduk. Hadi kata itu, yang banyak memberi rasuah adalah orang bukan Melayu. Betul. Sebab yang banyak minta rasuah adalah orang Melayu. Dia cakap separuh. Kenapa mereka terpaksa bagi? Sebab yang Melayu tu minta. Tak bagi nanti tak lancar perjalanan. Nak minta projek tak lulus. Minta permit tak lepas. Macam-macam alasan dia bagi. Ini tak boleh, itu tak cukup, ini palsu, ini macam-macam. Dia akan buat macam tu. Supaya menyukarkan orang itu. Last-last terpaksa dia kata, alamak. Nak tak nak kita terpaksa rasuah. Kalau tak, kita punya projek tak jalan. Klien dah nak bayar kita ni, tapi projek tak jalan lagi. Sebab apa? Permit ni semua. Ni, projek-projek ni kita kena minta itu, minta lesen itu, minta permit itu, minta itu. Semua tak lepas. So, kita kena songlap mereka bagi duit. Dia pun nak buat bisnes dia. Tapi tak apa tuan-tuan. Pelan-pelan. Saya kata, kita jangan takut. Kalau giant, jerung, naga pun kita dah boleh tangkap, kartel pun kita boleh tangkap, yang ini insyaAllah. Tuan-tuan jangan risau. Antonio kata hari ini, DAP harap kerjasama ikhlas dengan BN diteruskan sehingga PRU 16. DAP berharap kerjasama parti dengan BN sekarang dapat diteruskan sehingga PRU 16. Setiausaha Agong berkata, ketika hubungan kerjasama kedua-dua parti dan kerajaan berlangsung dalam keadaan ikhlas. Kami dah pun bekerjasama dan sekarang dalam kerajaan perpaduan. Kita, DAP dan BN bekerjasama dengan ikhlas dan jujur. Setiap parti dalam kerajaan perpaduan harus berusaha seikhlas-ikhlasnya. Menurut Menteri Pengangkutan itu, DAP dan parti kerajaan memang menyambut baik nasihat yang diberikan di Pertuan Agong Sultan Abdullah Ahmad Shah. Katanya, baginda menitahkan agar politik dikurangkan, sebaliknya semua pihak perlu fokus kepada usaha membangun negara. Atas semangat itu, kita teruskan kerjasama untuk mengukuhkan lagi kerajaan dan berharap ia berterusan sehingga ke PRU ke-16 hadapan. Now, kita tak tahu apa akan berlaku PRU 16 lawan ke tak lawan. Tak apa. Tapi sekurang-kurangnya, bagilah kita timeline sehingga PRU 16. Maksudnya adalah, kita sekarang ni ceasefire lah. Kita tak tembak. Saya pun tak tembak lagi ni. Jangan anggap yang hari tu tembak. Itu bukan tembak tu. Tak tembak lagi. Kita simpan bulat masing-masing. Senjata masing-masing kita simpan. Kita usaha bawa cangkul. Kita bawa, orang Sarawak kata pongkes. Kita bawa kita punya, apa orang kata, tanjak. Kita bawa kita punya bajak. Kita punya benih semua. Kita bangunkan balik negara ini. Kerjasama. Kita buat kerjasama kita. Kita buat satu berusaha kerjasama. Nak bila raya nanti, bila tiba masa kita kata lawan, kita lawan. Kawan, kita kawan. Itu je. Kita terima arahan sebagaimana yang diarahkan kepada kita. Tetapi buat masa ini, dah. Kan? BN, DAP. Kalau UMNO, DAP boleh kerjasama, kita kata, apatah lagi yang lain. Kan? Kita kerjasama dahulu untuk bangunkan negara. Kan? Indeks kita pun makin baik. Kita kata indeks persepsi rasuah tadi. Kalau kita tengok kita punya, apa orang kata, inflation pun stabil, kita kata. Unemployment rate kita menurun. Kita punya OPR, kita overnight policy rate pun berjaya kita kekalkan. Kita cuba perlahan-lahan untuk memastikan kadar hidup negara, kebaikan negara kita diteruskan. Itu yang paling utama sebenarnya. Okay? Right. Okay, habis kat situ. Okay, saya nak cerita lah tuan-tuan. Ini saja saya baca artikel di bawah Malaysia Kini. Saya bukan ditaja oleh Malaysia Kini. Jangan pula kata saya ditaja oleh Malaysia Kini lah. Alright. Baru-baru ini, ada cerita pasal RCI tau. Tahu RCI, adik? Adik tahu tak RCI itu apa? Royal Commission of Inquiry. Suruhanjaya, apa orang kata? Suruhanjaya Diraja. Royal Commission of Inquiry. Suruhanjaya Diraja. Suruhanjaya Diraja ni adalah satu suruhanjaya, RCI ni, yang ditubuhkan untuk menyiasat satu-satu kes yang spesifik. So, dia bukan polis, dia tak ada kuasa menahan, dia tidak ada kuasa mendakwa, tetapi dia ada kuasa untuk mengkaji dan dia akan menyerahkan laporan tersebut kepada pihak yang berkaitan untuk diambil tindakan selanjutnya. Sama ada mereka terus menyiasat ataupun tindakan, ataupun mereka akan memberi rekomendasi tidak berlaku apa-apa. So, artikel ini adalah mengenai RCI yang berada di bawah zaman era Mahathir sewaktu jadi Perdana Menteri. Kita baca.
Keputusan era Mahathir di bawah penelitian RCI. Dr. Mahathir telah berkhidmat 2 kali sebagai Perdana Menteri selama 24 tahun dan banyak dasar telah dilaksanakan semasa pentadbiran. Namun, ada keputusannya telah dipertikaikan setelah terbukti kontroversi dan menjadi penelitian Suruhanjaya Diraja, Siasatan Diraja, iaitu Royal Commission of Inquiry. Misi pencarian fakta ad hoc ini dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong, lazimnya dengan nasihat daripada Perdana Menteri, di bawah Akta Suruhanjaya Siasatan 1950 dan mempunyai kuasa yang luas untuk menyiasat dalam bidang rujukan mereka. Minggu lalu kerajaan mengumumkan RCI akan ditubuhkan menyiasat kedaulatan Batu Putih yang mana sebelum ini telah pun dilepaskan oleh Mahathir. Tapi kembali sekarang ini RCI akan ditubuhkan kembali. Now, skop RCI masih belum jelas tetapi sekali tumpuan adalah kepada Mahathir. Sultan Johor akan mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertuan Agong esok. Tidak merahsiakan kekecewaannya terhadap keputusan Mahathir 2018 untuk tidak meneruskan semakan isu itu di Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Dia tarik keputusan itu. Berikut adalah senarai ringkas RCI terdahulu yang berkaitan dengan dasar dan keputusan Mahathir. Mata lebam Anwar. Pada 1998, Anwar Ibrahim yang tidak lagi serasi dengan Mahathir disingkirkan dengan sebagai timbalan Perdana Menteri. Dia kemudiannya ditangkap. Apabila dihadap ke mahkamah untuk berdepan pertuduhan liwat dan salah guna kuasa, Anwar muncul dengan mata lebam dan memberitahu mahkamah dia dipukul sehingga pengsan semasa berada di lokap di Bukit Aman pada 20 September. Ketua Polis Negara ketika itu, Abdul Rahim Noor, pada mulanya berbohong dengan mendakwa bahawa Anwar adalah selamat dan kecederaan itu adalah perbuatannya sendiri. Dia kata Anwar tumbuk muka sendiri masa tu. Saya ingat lagi. Laporan siasatan dalaman polis mengesahkan Anwar dipukul semasa dalam tahanan polis tetapi gagal menemui dalangnya. Alasannya, pegawai penyiasat tidak dapat menemubual pegawai atasannya. Hanya setelah RCI ditubuhkan. Maksudnya, dia polis buat siasatan, ialah polis siasat polis kan. Tetapi polis bawah ni tak dapat interview lah polis atas. Kemudian ditubuhkan RCI untuk menyiasat kecederaan Anwar. Barulah Rahim yang memberi keterangan pada 2 Mac mengaku menampar Anwar dan menyebabkan dia terjatuh di atas lantai di bilik kurungannya. Dia menampar ni tuan-tuan. Perkataan yang agak sopan lah. Dia lebih daripada itu. Katanya dia tidak ingat sama mana Anwar terus dipukul. Meskipun Anwar ketika memberi keterangan mendakwa dirinya menerima lebih banyak pukulan. Prosiding Mahkamah Berasingan menjatuhkan hukuman penjara 2 bulan kerana Abdul Rahim mengasari Anwar. Dia juga memohon maaf kepada Anwar sebagai sebahagian daripada penyelesaiannya. Pada 2018, Mahathir mendedahkan dia marah dengan pihak polis kerana tidak mengheret Anwar ke mahkamah. Okey. Korek. Siapa yang ingat peristiwa ni 2007, Anwar mendedahkan video klip 2001 oleh pemberi maklumat Loh Go Burn yang memaparkan VK Lingam dengan Ahmad Fairuz Sheikh Abdul Halim. Mereka membincangkan tentang pesaraan Muhammad Zaidin Abdullah sebagai ketua hakim dan mencadangkan Taikun Vincent Tan dan Tengku Andan selaku menteri dibuat berunding dengan Mahathir untuk memastikan Fairuz mendapat jawatan tertinggi. Fairuz akan menjadi Presiden Mahkamah Rayuan setahun setelah perbualan itu dan menjadi ketua hakim negara setelah pesaraan Zaidin. RCI sepatutnya ditubuhkan tidak lama lepas video itu didedahkan. Laporan dikeluarkan mengesyorkan Fairuz, bekas ketua hakim negara Yusof Chin, Lingam, Tengku Adnan, Tan dan Mahathir disiasat di bawah pelbagai undang-undang. Namun tidak ada tindakan susulan laporan itu selain Lingam dilarang dan menjalankan amalan sebagai peguam. Dia seorang peguam lah. Satu lagi adalah projek IC Sabah. Di mana pada masa itu pada tahun 90-an dikatakan Mahathir banyak memberi IC kepada pendatang-pendatang tanpa izin di Sabah atas tujuan pilihan raya. Kemudian RCI telah ditubuhkan pada 2012. Laporan Suruhanjaya menyimpulkan mungkin wujud tetapi menyalahkan bekas jabatan pendaftaran yang secara rasuah mengaut jutaan ringgit. Kemudian RCI juga pada kerugian forex dan juga pada 2018-17 mengumumkan ke RCI tersebut. Ini antara RCI yang pernah diwujudkan. Macam kita kata tadi lah, kan, walaupun mereka terlibat antara Santri Vincent Tan, Adnan Mahathir, tetapi RCI hanya boleh mengemukakan pandangan, boleh mengemukakan cadangan. Mereka tidak ada kuasa untuk mendakwa, mereka tidak ada kuasa untuk menjatuhkan hukum, mereka tidak ada kuasa untuk menyatakan siapa bersalah atau tidak bersalah. So setelah siasatan dibuat, setelah report itu dibuat, maka diserahkan kepada pihak berwajib dan pihak berwajib kena ambil tindakan. Dan dari perkara tersebut yang mana tindakan tidak diambil oleh mereka. Okay, alright. Tu antara cerita-cerita RCI lah tuan-tuan. Kalau nak tahu, jangan tak tahulah, especially budak-budak yang baru nak up atau budak-budak yang
Awak kata tak pernah terlibat dalam politik sebelum ini. Sekarang korang tahu apa yang kami hadapi zaman-zaman Mahathir dahulu. Kan? Masalah yang kami hadapi pada zaman Mahathir dahulu. Baik. Cerita Daim, tuan-tuan. Habis lah cerita tu. Cerita RCI ni habis. So, saya bawa kepada cerita Daim. Cerita Daim ni agak menarik, tuan-tuan. Kenapa? Bila saya cerita tentang Corruption Index tadi tu, okay, kita bercerita tentang pada zaman reformasi, even sebelum Zak Anwar dipecat sekalipun, beliau sudah bercakap mengenai rasuah, bercakap mengenai salah guna kuasa, bercakap mengenai nepotisme, kronisme, bailout dan sebagainya. Ada yang kata ni, kita akan baca kejap lagi tentang apa yang Daim kata. So Daim telah didakwa. Kalau tuan-tuan perasan, pendakwaan itu adalah kerana dia tidak mendeklarkan aset. Dia tak declare aset. So isteri dia Naimah juga didakwa kerana tidak mengisytiharkan aset. So dia macam ni. SPRM telah mengemukakan satu notis kepada Daim dan juga isterinya dan juga anak-anaknya untuk mengemukakan aset-aset mereka. So dia ada satu SD yang diorang kena isikan, aset saya, rumah saya, kereta saya, berapa semuanya. So dia kena isi. In kontras apa yang Mahathir kata lah, resit kena keluar. Tak, bukan. Aset mereka. So ada 71 aset yang tidak dideclare oleh Daim. Dia bukan tak declare semua, dia declare. Ada yang declare. Dia tak declare. 71. Dan ada di antara aset itu yang dia sekali kena dengan isteri dia, Naimah. Baik, kita baca. Daim akan didakwa tak istar harta pagi ini. Ini adalah semalam. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim akan dihadapkan mahkamah atas dakwaan gagal mematuhi notis. Daim atau sebenarnya Encik Abdul Daim Zainuddin dijangka didakwa di hadapan Mahkamah Session Azura jam 9 pagi. Kemarin Daim dalam kenyataan berkata SPM sudah mengambil rakaman percakapan dan memaklumkan bahawa beliau akan didakwa atas kesalahan mengikut Seksyen Akta SPRM. Pada Rabu lalu, SPM mengesahkan mendapat kebenaran untuk mendakwa Daim yang memegang jawatan sebagai Menteri Keuangan dari tahun 84 sehingga 91, namun terpaksa ditangguhkan atas masalah kesihatan. Menurut agensi itu, siasatan ke atas Daim adalah berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada kertas Pandora, pendedahan berkaitan dokumen sulit golongan kaya dan pengaruh dunia yang menyembunyikan harta dengan menggunakan perkhidmatan luar pesisiran atau syarikat berpengkalan di luar negara. Alright. Okey, tuan-tuan. So, kalau kita tengok kat sini, bahawa Daim didakwa di atas tidak isytiharkan harta. Tetapi adakah itu sebenarnya undang-undang yang mana Daim akan kena? Kan? Adakah itu sebenarnya undang-undang yang Daim akan kena? Sebenarnya tidak. Itu adalah bypass. Macam juga, kita kena faham. Macam juga Najib kena dahulu lah. Najib kena dahulu kan. Dia kena, salah satunya adalah berkaitan dengan LHDN. Dia tak berkaitan pun dengan masa itu 1MDB itu kemudian baru dia didakwa. Siasatan sekarang ini berkaitan dengan yang lain-lain tu masih dalam siasatan. Sebenarnya kes yang sebenar bagi Daim, kes yang betul-betul besar bagi Daim, yang tu bagi saya kes tu kecil. Tak isytihar harta tu bukanlah kecil, tapi sebenarnya tak besar. Kita kata bukanlah satu benda yang terlalu besar. Yang lagi besar adalah apa yang saya nak sebut ini. Siasatan terhadap Daim belum tamat. Ada lagi kes rasuah. Ailah berita harian. Dan pengubahan wang haram Azam Baki. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim masih disiasat atas kesalahan menggunakan kedudukan untuk suapan rasuah dan kesalahan pengubahan wang haram. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki kata pihaknya tidak menghentikan siasatan terhadap ahli perniagaan itu biarpun pertuduhan di mahkamah sudah dilakukan. Katanya Daim masih disiasat di bawah Seksyen SPRM dan Seksyen 1 Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Ganasan dan Hasil Aktiviti Haram AMLA TFPUAA. Beliau sebelum ini hanya dituduh kerana tidak mengisytiharkan harta. Tetapi siasatan terhadap kes-kes lain melibatkannya masih dilakukan SPRM. Ia masih belum ditamatkan. Okay. So ini sebenarnya adalah aim yang utama. Ini adalah sebenarnya aim yang utama yang nak dikenakan terhadap Daim. Tuan-tuan jangan tersalah faham.
Ada yang kata, oh sebenarnya Daim tak adalah rasuah. Yang Daim kena dakwa tu tak isytihar harta je. Tak, yang itu sekarang. Yang itu yang immediate. Yang boleh dibuktikan. Yang ni kena penelitian dan siasatan. Masih dalam siasatan lagi. Tu saya kata dia ambil masa. So siasatan utama ni masih berlaku. Tiba-tiba 2-3 hari lepas, mungkin ada yang dia menonton saya, ada seseorang WhatsApp saya. Dia kata, dia kata, ni saya kenal dia lama dah. Dia kata, kontak orang ini, dah tua, dah umur dalam, I think 80 dah umur dia, hidup lagi. Kontak orang ini, dia kata, orang ini claim bahawa dialah antara orang yang tugas dia mencairkan duit Daim tahun 90-an, 80-an, 90-an dahulu. Saya tak kontak lagi orang tu. Saya tak kontak lagi orang itu. Sebab bagi saya, biarlah SPRM dan polis buat kerja dia. Saya tak nak terlibat dalam bab macam ni. Kalau dia betul-betul ada maklumat, baik dia pergi berjumpa SPRM dan bagi maklumat-maklumat tersebut. Tetapi dia kata, menurut WhatsApp yang saya terima, dia kata, orang inilah yang bertanggungjawab untuk mencairkan dan juga untuk meleburkan ataupun melaburkan dan meleburkan, kalau faham maksud itulah, wang-wang Daim pada tahun era 80-an dan 90-an dahulu. Okay? Itu antara tugas dia. I think dia datuk juga kot. I think sedatuk juga. He's a datuk, pangkat sekarang datuk lah. So, dia salah seorang lah. Dia banyak lagi yang lain. Now, kita bercakap soal rasuah tadi, tuan-tuan. Kita bercakap soal pembenterasan rasuah. Dulu kita hanya tangkap orang kata apa anak-anak ikan, kita kata. Kita hanya tangkap anak-anak ikan bilis. Ingat lagi dulu kita kata kita tangkap ikan bilis, kita tak tangkap pun apa orang kata jerung-jerung. So bila kita kata jerung, siapa yang dimaksudkan sebagai jerung? Okay. Now, sebelum kita pada jerung tu, saya tertarik dengan apa yang Daim nyatakan. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin menegaskan beliau tidak peduli dengan siasatan dan tindakan mahkamah dihadapinya, namun lebih bimbangkan masa depan negara di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam kenyataan yang dikeluarkan selepas menghadapi pendakwaan di mahkamah pada 29 Januari, Daim mendakwa pertuduhan yang dihadapinya itu adalah bermotifkan politik. Daim berkata, negara dibayangi oleh sebuah pentadbiran yang menyalahguna kuasa di samping janji-janji reformasi yang dimungkiri. Beliau menyifatkan kerajaan sekarang seperti musang berbulu ayam yang bersorak reformasi tetapi melakukan sebaliknya. Menurutnya, Anwar melantik seorang individu yang berdepan tuduhan rasuah sebagai timbalan Perdana Menteri demi mencapai jawatan Perdana Menteri. Daim juga mendakwa institusi bebas seperti SPRM, Peguam Negara dan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN diperalatkan dengan mudah dalam mengejar musuh politik. Beliau juga menjuru orang ramai supaya melakukan apa yang terdaya dalam memelihara dan menyelamatkan negara ini. Okay. Right, dia kata musang berbulu ayam. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim menegaskan beliau tidak peduli. Okay. Dia kata, saya tidak bersalah dan tidak sabar menunggu hari perpecahan kelak. Namun saya ingin menyatakan suatu mengenai keadaan negara ini. Seperti mana yang lain mahukan sebuah negara Malaysia baru, saya turut menyokong PH dan Anwar Ibrahim pada 2018. Ketika itu, negara dihantui bayang-bayang skandal 1MDB. Tetapi kini, dibayangi pula oleh sebuah pentadbiran menyalahguna kuasa di samping janji-janji reformasi yang dimungkiri. Musang berbulu ayam bersorak reformasi tetapi melakukan sebaliknya. Satu je kata saya lah kepada Tun Daim. Kalau tak salah, kenapa takut? Kalau tak salah, kenapa takut? Dia kata ini adalah usaha untuk nak menjatuhkan beliau. Sebab apa? Untuk jatuhkan beliau sebab apa? Apa yang Anwar gain daripada jatuhkan Daim? Saya nak tanyalah tuan-tuan, apa yang Anwar akan dapat daripada jatuhkan Daim? Anwar akan jadi Perdana Menteri yang paling powerful. Anwar akan jadi raja, sultan, agung. Tak ada. Anwar akan jadi kaya raya kalau sekiranya Daim jatuh. Tak ada. So, kalau kita fikir secara motifnya, Daim sebagai seorang yang berusia 85 tahun. Tuan-tuan, dia naik wheelchair tu, dia tolak walaun. Dia kata, ya Allah, kesiannya dah tua-tua macam tu. Tuan-tuan, saya nak cerita. Dia pergi hospital swasta, harta berbilion-bilion. Yang tolak kerusi roda tu yang tuan-tuan nampak, itu tu kerusi roda, saya percaya itu mahkamah punya. Bukan kerusi roda dia. Takkan dia tak mampu nak beli kerusi roda elektrik harga 20,000 tu kalau dia nak.
Dan yang kedua, dia bawa balik daripada hospital, of course, kita kata. Itu bukan isu dia. Kan? Itu bukan isu dia. So, orang itu, once dia melakukan kesalahan, tak kisah umur dia 85, 95, 105, dia bersalah, kita kena heret dia ke muka pengadilan. Itu yang berlaku dan itu sepatutnya berlaku. Itulah reformasi yang sebenar. Kalau dia tidak bersalah, dia tak risau apa. Dia nak risau apa. Macam dia kata tadi, seperti kerajaan ini yang melantik timbalan Perdana Menteri yang mempunyai kes rasuah, belum dibuktikan bersalah. Malah pendakwaan telah menjatuhkan hukuman beliau. Kes yang 40 kes VLR itu pun pada zaman Perikatan Nasional mendapati dia tidak bersalah. Kemudian dia kata tadi, pada 2018 saya telah menyokong kerajaan ini menentang 1MDB. Yalah, terima kasih lah. Itu kita ucapkan terima kasih. Tetapi adakah itu boleh menutup kesalahan yang dilakukan kalau dia melakukan kesalahan? Itu persoalan kita. Dia macam kes macam ni lah tuan-tuan. Saya teringat. Ada dulu banyaklah kes. Tak banyak. Adalah beberapa kes yang melibatkan apa orang kata yang ialah perogol kanak-kanak dia lah. Dia tangkap budak tu, dia rogol, lepas tu dia bunuh. Lepas tu mak bapak dia cari. Dia salah seorang yang pergi search party. Dia salah seorang juga yang mencari. Konon-kononnya dia tak tahu. Dia pun pergi search party. Dan menurut kajian psikologi daripada FBI, dia banyak berlaku. Kan? Dan biasanya pembunuh ni dikenali di kalangan orang yang membunuh. Sebab itu dia orang tak takut. Sama ada di jiran dia ke, satu kampung ke, whatever lah. Satu tempat ke. So dia cari sekali. Now soalan dia, adakah kerana dia pergi cari sekali, therefore dia tak boleh bersalah atas kesalahan membunuh tersebut? Sama juga dengan hal ni. Hanya kerana dia bersama dalam menentang 1MDB, adakah kita kata dia tak boleh bersalah kalau sekiranya dia melakukan rasuah dan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram? You see, tuan-tuan, dia nak guna sympathize, kita nak bersimpati dan sebagainya, itu hal dia lah, tak ada masalah, itu politik dia. Macam saya kata tadi satu soalan lah, apa yang Anwar gain kalau sekiranya Daim masuk penjara? Apa yang Anwar gain? Apa yang Anwar dapat? Kaya? Harta? Pangkat? Manusia ni 3 je benda. 3 lelaki ni 3 wanita, harta, tahta. Dapat apa? Dapat harta. Anwar tak gain apa-apa, tak dapat harta apa-apa. Bukan dapat bilion pun kalau Daim masuk dalam. Wanita apa? Tahta. Anwar dah Perdana Menteri. Nak risau apa lagi? Nak apa lagi? Itu jawatan tertinggi yang ada bagi rakyat Malaysia di dalam negara ini. Dah tak ada jawatan lebih tinggi daripada itu dah. Perdana Menteri jawatan tertinggi. Bagi rakyat Malaysia yang biasa lah. Kalau yang keturunan diraja, yang di-Pertuan Agong lah yang paling tinggi. Sultan dan di-Pertuan Agong. Tapi rakyat biasa seperti kita, Perdana Menteri itulah yang paling tinggi. So apa? Apa yang dia gain daripada dapat benda ni? Orang tu pun dah umur 85. Yang dia dapat gain, tuan-tuan, ialah kita dapat harta kita balik. Kita akan dapat harta kita balik.